Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam channel Nizam ZZK. Topik kita pada kali ini masih berkaitan dengan kisah seram. Benarkah kisah seram ini wujud atau rekaan semata-mata? Apa itu seram? Seram itu wujud pada setiap orang, tapi dalam keadaan yang berbeza-beza. Apa kata kita bincangkan topik ini selepas ini? Ramai orang menganggap mereka telah berjumpa hantu ataupun makhluk halus, tetapi pada hakikatnya itu hanyalah mainan perasaan. Kadang-kadang ramai yang menganggap apa yang mereka jumpa itu hantu, padahal itu pun manusia biasa seperti kita. Disebabkan oleh perasaan takut, apa yang kita nampak depan mata kita, kita anggap itu misteri. Jin, syaitan ataupun orang biasa kata hantu bukanlah sesuatu yang lumrah, bukan semua orang boleh nampak, dan ia hanya berlaku pada mereka yang tertentu sahaja. Tentu anda biasa dengar ramai yang kata, ya aku pernah pergi satu tempat tu, bila aku lalu kawasan tersebut aku rasa seram, sejuk, takut, aku rasa mesti tempat tu berhantu. Biasa dengar, di hujung mata aku nampak macam bayang-bayang, macam ada kelibat, macam, tapi tidak nampak. Itu juga adalah satu perasaan. Seseorang itu boleh menceritakan kisah seram, hantu ataupun penampakan apabila dia nampak dengan jelas. Contohnya, hantu itu berdiri depan dia dan tiba-tiba hantu tersebut hilang ataupun terbang dan menghilang dan seumpamanya. Itu barulah kisah hantu. Ramai yang menganggap kawasan itu keras ataupun berhantu, ada jin dan syaitan, hanya disebabkan oleh terdengar suara misteri, ternampak seperti bayang-bayang, mungkin ada kelibat dan seumpamanya. Itu adalah mainan perasaan. Kisah seram bukan begitu. Kisah seram adalah sesuatu yang kita nampak dengan jelas di depan mata kita. Kita dapat saksikan, dan mungkin bukan kita sahaja, tetapi orang di sebelah kita, di sekeliling kita mungkin juga boleh nampak. Tetapi kebanyakan kes ini tidak dapat dirakam. Banyak video-video viral yang merakam gambar-gambar hantu dan syaitan, jin dan seumpamanya, seperti pocong, pontianak, langsui. Tetapi hakikatnya kebanyakan video-video tersebut adalah diedit hanya untuk menaikkan view atau untuk menarik audiens. Banyak perkongsian video-video penampakan hantu, kebanyakan di TikTok, Facebook semasa sedang live. Percayakah anda, bukan mudah untuk kita melihat benda-benda tersebut. Hanya mereka yang tertentu sahaja yang boleh nampak dengan jelas. Kebanyakan video-video tersebut hanya rekaan semata-mata. Mungkin hanya satu atau dua sahaja yang betul, atau hampir semuanya tidak betul. Hanya direka semata-mata untuk menarik perhatian, untuk menarik audiens. Sepatutnya kita perlu jujur dan jangan menipu penonton-penonton kita. Sebenarnya ramai di luar sana yang boleh melihat benda-benda halus tersebut, dan saya akan kongsikan di video yang akan datang, insya-Allah. Ramai di luar sana yang boleh melihat jin dan syaitan. Banyak kisah-kisah benar yang dikongsi, contohnya saka, belaan, harimau jadian dan seumpamanya. Memang benda itu wujud. Ramai daripada kita yang menganggap sesuatu itu hantu, padahal itu adalah manusia. Apa kata kita saksikan video yang pernah viral baru ini? Adek, hah? Adek, hei, kalau kau manusia kau berhenti. Rupanya kanak-kanak tersebut keluar daripada rumah selepas melihat pintu rumahnya yang terbuka. Ibu kepada kanak-kanak autism itu menceritakan detik cemas semasa kejadian berlaku di Facebook Autism Malaysia. Dakwa wanita itu, dia mencari anaknya di sekeliling kampung hingga ke pekan namun tak menjumpai sebelum bertindak ke balai polis. Mujuk ada 3 pemuda yang menjumpai anak wanita itu. Di komen, netizen memberikan kata-kata semangat kepada wanita tersebut agar terus tabah membesarkan anak syurga ini.
Video ini mengingatkan saya pada satu kejadian pada tahun 1992. Semasa itu saya bekerja di lapangan terbang Subang. Pada masa itu KLIA masih belum wujud. Pada setiap minggu saya perlu handle satu penerbangan Royal Jordan. Penerbangan Royal Jordan ini pada masa itu dibuat secara manual, bermakna apabila penumpang masuk ke dalam kapal terbang, kita perlu cek tiket dan juga cukai lapangan terbang ataupun airport tax. Kita perlu cek. Penerbangan Royal Jordan ini ada pada pukul 1:30 pagi dan saya hanya boleh balik selepas proses kerja saya selesai. Tugasan saya selesai lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Pada masa tersebut, saya menaiki motosikal daripada lapangan terbang Subang ke Kampung Melayu Subang, kira-kira jaraknya dalam 5 km. Sesiapa yang pernah melalui jalan lapangan terbang Subang mesti masih ingat kawasan jalan lapangan terbang tersebut banyak restoran-restoran Cina yang sangat popular, yang ada replika ketam, replika udang dan sebagainya. Dan yang bertentangan dengannya adalah landasan kapal terbang. Pada waktu petang ramai orang berkumpul di situ untuk melihat kapal terbang turun dan naik. Pada malam itu, saya melalui jalan tersebut lebih kurang dalam pukul 2:30 pagi. Apabila saya sampai di hadapan restoran tersebut, terdapat seorang kanak-kanak lelaki berusia dalam 4 tahun sedang menolak kereta sorong yang penuh dengan batu bata di bawah satu lampu jalan. Dengan jelas saya nampak kanak tersebut cuba menolak kereta sorong tersebut, tetapi tidak berganjak kerana batu-batu tersebut berat. Tetapi saya tidak ada perasaan takut kerana jalan tersebut sangat terang, banyak lampu jalan. Cuma persoalannya ialah, adakah ia manusia ataupun bukan? Jika ianya manusia, kenapa dia berada sorang-sorang di situ? Mana orang tuanya? Pada pukul 2:30 pagi. Tidak logik bukan? Tapi pada masa yang sama, saya fikir itu adalah manusia. Walaupun dia kurang logik, tapi saya masih menganggapnya itu adalah manusia. Fizikalnya 100% manusia. Tiada yang pelik. Saya hanya boleh menganggap itu adalah hantu jika tiba-tiba kanak-kanak tersebut hilang atau tiba-tiba dia terbang dan mengilai. Barulah saya boleh anggap itu adalah hantu. Selagi dia bersifat manusia, saya masih anggap itu manusia walaupun benda itu pelik dan sehingga sekarang saya tak tahu jawapannya. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian saya berkaitan dengan topik pada kali ini. Sekiranya anda mempunyai cerita seram yang menarik, bolehlah anda kongsikan dengan saya di email yang tertera ini. Dan mungkin saya boleh share cerita anda di video yang akan datang. Baiklah, seperti biasa, sampai di sini saja. Tapi jangan lupa komen, like dan subscribe. Jumpa lagi kita di lain kali. Assalamualaikum. Bye-bye.